Baik, Assalamualaikum semua murid-murid. Baik, hari ini kita akan belajar tentang inference. Okey, awak dah selesai dengan pemerhatian, jadi hari ini kita akan belajar tentang inference. Baik, pemerhatian dengan inference ni selalunya dia ada sekali. Ada pemerhatian, akan ada inference. Ada soalan yang tak ada pemerhatian, dia terus minta inference. Jadi awak kena tahu cara nak jawab inference dengan betul. Baik, sebelum tu cikgu akan terangkan inference tu apa. Okey, inference ni adalah penerangan tentang sebab. Okey, bila kita sebut sebab, maksudnya awak kena bagi alasan. Dan alasan awak itu mestilah logik. Okey, apa sahaja logik yang berkaitan dengan sains, kita akan terima jawapan. Okey, sebab ini datangnya daripada pemerhatian. Okey, pemerhatian terhadap sesuatu situasi ataupun sesuatu peristiwa. Okey, dari segi teknik menjawab dia pula untuk inference. Okey, saya pernah ajar awak sebelum ni, kalau inference awak kena nyatakan dulu pemerhatian, baru awak letak perkataan kerana dan awak nyatakan inference-nya. Okey, dari segi pemarkahan pula, kalau pemerhatian awak betul, inference awak salah, awak tetap tak ada markah. Kalau pemerhatian awak betul, inference awak betul, awak tetap tak dapat markah. Okey. Kalau pemerhatian awak betul, inference awak betul, baru awak dapat markah. Okey. Okey, hari ni cikgu nak terangkan cara macam mana nak jawab inference untuk soalan. Okey, tengok contoh yang saya bagi ni. Okey, contoh yang pertama saya bagi. Okey, dia kata rajah 4.1 menunjukkan dua tumbuhan berpasu A dan pasu B. Okey, kalau awak tengok pasu A ni, tumbuhan ini telah diserkup dengan kotak hitam, manakala tumbuhan pada pasu B ini tidak diserkup dengan apa-apa kotak hitam. Jadi kalau ikut dari segi logiknya, tumbuhan A ini dia tidak akan menerima cahaya matahari dan tumbuhan B dia akan terima cahaya matahari. Okey, cuba awak tengok soalan A. Apakah yang akan berlaku kepada tumbuhan A dan tumbuhan B selepas 2 minggu? Ini sebenarnya adalah soalan pemerhatian, tapi dia tanya secara tidak langsung. Jadi, kalau ikut pemerhatian apa kalau tumbuhan A ni? Okey, jadi tumbuhan A ni dia tak terima cahaya matahari. Jadi kita boleh jawab tumbuhan A akan layu. Okey. Tumbuhan B ni pula kita akan kata tumbuhan B akan kekal segar. Baik, tengok soalan ini. Soalan ni adalah soalan alasan. Alasan adalah inference. Okey, awak tengok soalan dia. Beri alasan bagi jawapan anda di A1. Okey, kalau awak tengok kat sini, awak ada dua pemerhatian. Jadi, untuk inference, awak boleh pilih sama ada awak nak cerita inference tentang tumbuhan A ataupun awak nak cerita inference tentang tumbuhan B. Terpulang pada awak. Okey, sekarang kita tengok inference untuk tumbuhan A. Okey, cara nak jawab inference, awak kena nyatakan apakah pemerhatian dia dulu, baru awak boleh letak perkataan kerana dan awak nyatakan sebab apa. Okey, contoh saya nak bagi inference bagi tumbuhan A. Jadi saya jawab tumbuhan A akan layu kerana. Barulah awak nyatakan sebab dia. Baik. Dekat sini saya tahu ramai murid yang akan jawab macam ni. Tumbuhan A akan layu kerana tumbuhan ini telah diserkup dengan kotak hitam. Ramai murid yang akan jawab macam tu. Okey, inference ni adalah sesuatu benda yang awak tak nampak dalam soalan. Okey, sesuatu benda yang awak tak nampak soalan, tak ada dalam soalan, tak ada dalam gambar, awak jadikan jawapan. Kalau awak jawab macam tadi,
Tumbuhan A akan layu kerana tumbuhan diserkup oleh kotak hitam. Awak nampak benda tu dalam soalan. Bila awak nampak, awak tak boleh jadikan itu sebagai inference awak. Okey, apa tujuan dia tutup dengan kotak hitam ni? Tujuan dia adalah dia nak elakkan tumbuhan ini daripada dapat cahaya matahari. Itu tujuan dia. Jadi itulah inference dia. Kerana tumbuhan A tidak mendapat cahaya matahari. Itu lebih tepat daripada awak menjawab kerana tumbuhan itu diserkup oleh kotak hitam. Salah. Dan satu lagi, jika diberi dua gambar, tolong buat perbandingan. Berbanding tumbuhan B. Okey. Faham? Kalau awak tak nak cerita tentang tumbuhan A, awak ceritalah tentang tumbuhan B. Tapi dengan syarat ambil ayat pemerhatian awak. Tumbuhan B akan kekal segar kerana tumbuhan B mendapat cahaya matahari berbanding tumbuhan A. Itu cara awak nak jawab inference bagi tumbuhan B. Okey? Faham Kalau awak cerita tentang pemerhatian A, inference awak mesti ada kaitan dengan tumbuhan A. Kalau awak sebut pemerhatian tumbuhan A, tapi awak pergi cerita inference tumbuhan B, awak tak akan dapat markah di situ. Okey? Okey, soalan seterusnya. Okey, soalan ni. Ini adalah soalan tahun 4. Okey, rajah 1 menunjukkan kerosakan peparu akibat kanser paru-paru. Jadual 1 menunjukkan bilangan kematian akibat kanser paru-paru di negara Z. Okey, dia bagi jadual ni. Okey, awak nampak dia terus tanya inference. Dia tak tanya pemerhatian. Okey. Bila soalan macam ni, awak kena cari pemerhatian dia dulu. Okey, apa pemerhatian dia kat sini? Okey, kalau dalam jadual saya pernah ajar dalam tugasan sebelum ni, awak guna formula PB tambah dengan corak. Okey, kalau awak tengok corak dalam ni 1800, 2000, 2200, 2400. Maksudnya corak dalam ni bertambah. Jadi pemerhatian yang awak dapat di sini, okey, salin balik ayat PB awak. Bilangan kematian akibat kanser paru-paru bertambah. Okey, ini adalah pemerhatian awak. Tapi soalan bukan nak pemerhatian, soalan nak inference. Okey, jadi awak tambahlah perkataan kerana. Okey, agak-agak kenapa kanser paru-paru ni makin bertambah? Okey, awak boleh jawab apa saja soalan yang ada kaitan dengan kanser paru-paru. Okey, apa saja yang awak belajar? Contoh, awak boleh bagi kerana okey, awak boleh jawab kerana rakyat negara Z tidak mengamalkan kehidupan yang sihat. Okay, tidak mengamalkan amalan kehidupan yang sihat. Okey, boleh? Itu jawapan yang pertama. Okey. Kerana, okey, awak boleh jawab soalan jawapan lain juga. Kerana rakyat negara Z mengamalkan tabiat suka merokok. Mengamalkan tabiat suka merokok. Kan? Sebab merokok dia ada kaitan dengan paru-paru. Sebab tu saya cakap tadi inference adalah benda yang logik. Kalau awak bagi alasan yang tak logik, yang tak ada kaitan dengan apa yang dibincangkan di sini, jawapan awak memang akan salah. Okey, inference adalah awak memberi sebab terhadap sesuatu pemerhatian dan sebab itu mestilah logik. Okay, apa saja awak boleh bagi. Tapi cara nak jawab dia jangan lupa.
Tulis dulu dia punya pemerhatian, baru awak tambah kerana. Yang ni lah yang berdasarkan logik. Logik yang ada kaitan dengan kanser paru-paru. Jangan bagi jawapan yang tidak logik. Okey. Baik, soalan seterusnya. Soalan nombor 8. Okey, soalan ni sebenarnya saya dah pernah bagi dalam tugasan pemerhatian sebelum ni. Okey, dia kata, Fahim telah menjalankan satu penyiasatan untuk mengetahui sama ada luas tapak mempengaruhi kestabilan sesuatu objek. Rajah 8.1 menunjukkan dua bentuk binaan buatannya P dan Q yang berbeza. Kata kunci kat sini, bila jumpa perkataan berbeza, itu adalah awak punya PM, pemboleh ubah manipulasi. Jadi dalam soalan ini, pemboleh ubah manipulasi awak bukan binaan, tapi pemboleh ubah manipulasi awak adalah keluasan tapak objek ataupun keluasan tapak binaan. Okay, kalau awak tengok dua gambar ni pun, memang keluasan dia tak sama. P, luas tapaknya lebih kecil berbanding Q. Jadi apa yang tak sama dalam gambar akan jadi awak punya pemboleh ubah manipulasi. Okay. Binaan tersebut ditiup dengan kekuatan angin yang sama. Okay, awak jumpa perkataan sama. Okay, sama di sini akan jadi awak punya malar. Pemboleh ubah dimalarkan. Okay. Masa yang diambil untuk binaan jatuh dicatatkan. Selalunya ini akan jadi awak punya PB. Okay. Ataupun pemboleh ubah bergerak balas. Keputusan penyiasatan ditunjukkan dalam jadual 3. Baik, saya rasa untuk pemerhatian awak dah tahu. Okay, awak boleh jawab. Okay, satu saya nak tegur. Untuk soalan yang ada dua saja gambar, awak janganlah guna formula. Okey, awak boleh buat perbandingan. Okey, contoh Okey, ambil dulu ayat PB dia. Apa ayat PB dia tadi? Masa yang diambil untuk jatuh oleh binaan P. Okey, binaan P. Masa. Untuk masa, janganlah guna perkataan yang bukan-bukan. Okey, dalam tugasan sebelum ni saya jumpa macam-macam awak guna. Okey, untuk masa awak hanya guna perkataan singkat ataupun lama. Okey, sekarang ni awak nak cerita tentang masa yang diambil untuk binaan P ni jatuh. Okey, jadi awak boleh jawab. Masa yang diambil untuk jatuh oleh binaan P adalah singkat. Okey, tak payah buat perbandingan dulu. Terus letak perkataan kerana. Okey, kenapa P ni singkat? Okey, ramai di antara awak akan jawab macam ni. Masa yang diambil untuk jatuh oleh binaan P adalah singkat kerana luas tapak P kecil. Macam saya cakap dengan soalan yang mula-mula tadi, awak nampak luas tapak P ni kecil. Awak nampak luas tapak Q ni besar. Bila awak nampak, awak cerita tu sebagai inference, jawapan awak jadi salah. Inference adalah sesuatu benda yang tak nampak. Okey, apa logiknya dia letak luas tapak P ni kecil? Apa logiknya dia letak luas tapak Q ni besar? Sebab dia nak kaitkan dengan kestabilan. Okey, masih ingat tak kestabilan dipengaruhi oleh dua faktor, iaitu luas tapak dan juga ketinggian. Dalam soalan ni sekarang ketinggian dia sama. Jadi kita tak boleh ambil ketinggian ini sebagai inference. Luas tapak yang tak sama. Jadi kita boleh kata P ni dia tumbang dulu sebab dia tidak stabil. Okey, itu lebih tepat. Kerana binaan P kurang stabil berbanding Q. Okey, maaf soal jawapan inference di sini. Okey, jawapan inference di sini. Okey. Walaupun dekat atas ni dia dah tanya pemerhatian,
Bila awak nak jawab inference, awak salin balik ayat pemerhatian awak, masuk di bahagian inference, nyatakan sebab dia kenapa. Okey, saya harap penerangan saya yang panjang lebar ni dapat membantu awak untuk menyiapkan tugasan minggu ni. Apa-apa boleh PM saya. Kalau saya ada masa di sekolah, kita boleh buat video call. Saya akan ajar terus secara video call. Terima kasih. Assalamualaikum.